Sekarang kita nak tengok apakah hukum-hukum gas yang terlibat. So ada 3 hukum gas yang terlibat. Pertama adalah Boyle's Law. Kedua adalah Charles Law. Okey, ini kita ada Charles Law, okey, ataupun hukum Charles. Dan satu lagi kita ada Pressure Law. Okey, ini adalah Pressure Law, hukum tekanan. Jadi setiap hukum ini tadi kita nak kena tahu apakah hubungan yang terlibat. Okey, sebelum kita nak pergi lebih lanjut tu, kita tengok dahulu untuk Boyle's Law. Kita akan tengok hubungan di antara tekanan dan juga isi padu. Charles Law pula kita akan tengok hubungan di antara isi padu dan juga suhu. Manakala untuk Pressure Law kita akan tengok hubungan di antara tekanan dan suhu. Okey, bagi Boyle's Law, apa yang dimalarkan? Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan adalah suhu dan juga jisim. Okey, yang cikgu tak nak ni dulu. Kita tengok apa persamaan yang dimalarkan tu tadi. Ketiga-tiga hukum ini tadi, ada satu pemboleh ubah yang dimalarkan sama je, iaitu jisim. Okey, ketiga-tiga ni tadi jisimnya adalah dimalarkan. Dia ada satu lagi pemboleh ubah dimalarkan, tetapi pemboleh ubah itu yang dimalarkan tu tadi, dia ikut apakah jenis hukum tu tadi. Okey, so kita tengok dahulu yang pertama, iaitu Boyle's Law. Okey, untuk Boyle's Law ni kamu boleh rujuk muka surat. Dia ada satu eksperimen sebetulnya. Eksperimen pada muka surat 149, iaitu eksperimen 4.4. Okey, pada masa yang sama kamu buka buku modul PDPR tu. Okey, tengok muka surat 111. Okey, modul PDPR. Muka surat 111. Manakala buku teks, okey, rujuk muka surat 148. Jadi nanti kamu boleh isilah dalam modul PDPR tu. Okey, kita tengok eksperimen 4.4. Kita nak tengok hubungan di antara isi padu gas dan tekanan gas. Kita nak tengok hubungan di antara, untuk Boyle's Law ni ya. Eksperimen dalam Boyle's Law ni kita nak tengok hubungan di antara tekanan dan isi padu. Okey, apa tadi? Hubungan. Jadi dalam inference, okey, inference kalau kita ikut buku teks ni, okey, inference dia nyatakan bahawa, okey, ini untuk inference. Inference-nya di sini adalah isi padu gas mempengaruhi tekanan gas. Okay, V ni adalah untuk isi padu, P ni adalah untuk tekanan lah. Okay, mempengaruhi tekanan gas. Jadi kita tengok berdasarkan yang ini, katalah ini kita buat eksperimen tu tadi. Hipotesis dia kamu buat sendiri. Okey, tujuannya tu tadi kita nak tengok apa? Tujuannya kita nak tengok menentukan hubungan antara isi padu dengan tekanan bagi satu gas berjisim tetap pada suhu malar. Jadi dia dah nyatakan di situ dalam eksperimen yang ini jisim adalah dimalarkan. Okey, dan juga suhu juga dimalarkan. Apakah pemboleh ubah yang terlibat? So macam biasa pemboleh ubah kita ada 3 lah. Okey, pemboleh ubah. Kita ada pemboleh ubah dimanipulasi. Kita ada pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dan kita ada pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Kita tengok je dekat sini. Dia cakap kat sini, isi padu gas mempengaruhi tekanan gas. Macam cikgu cakap dulu, mudah je.
Siapa mempengaruhi siapa? So, duduk depan dia adalah manipulasi. Isi padu gas. Kamu tengoklah kan soalan tu. Kalau soalan tu tiba-tiba dia letak sini inference menyatakan tekanan gas mempengaruhi isi padu gas, maka di manipulasi tu tekanan gas lah ikut siapa depan tadi. Okey, bergerak balas adalah tekanan gas dan dimalarkan. Kat sini gambar ni kita dah boleh nampak dah. Suhu tidak berubah. Jadi dimalarkan adalah suhu gas. Dan ingat yang cikgu cakap mula-mula tadi, untuk ketiga-tiga keadaan jisim juga dimalarkan. Okey, jisim dimalarkan. So, berdasarkan eksperimen, kamu kena buka jadual. Jadual tu kamu boleh tengok pada muka surat 150. Jadi jadual pada 112 tu nanti cikgu akan bagikan jawapan untuk bacaan dia. Bacaan dia tekanan saja 1/V tu kamu kira sendiri. 1/V tu kamu kira sendiri. Jadi katakanlah di sini tadi kita dapat, tengok sini ya. Okay, so kita ada dekat sini isi padu. Okay, 3 ml. So kat sini kita ada tekanan, kiraan Pascal tadi, kilo Pascal. Dan dekat sini kita ada 1/V. ml -1. Kita tengok isi padu yang pertama. So ini kita namakan dia sebagai situasi 1. Sini adalah situasi 2. Kenapa cikgu pakai situasi 1 dan situasi 2? Nanti kita nak hasilkan persamaan bagi hukum Boyles. Okey, pada situasi 1 kita tengok volume dia adalah 4 ml. Pada 4 ml tekanannya adalah 2 Pascal. Manakala apabila omboh ditekan pada isi padu 2 ml. Sini 2 ml kita akan dapat, cikgu tersilap tengok tadi. Sini 1 Pascal. So sini adalah 2 Pascal. Jadi kita akan nampak di sini apa jadi apabila isi padu berkurang. Apabila isi padu berkurang, kita akan tengok tekanan bertambah. Tengok isi padu 4 ml, tekanan adalah 1 kilopascal. Tapi bila kita kurangkan isi padu kepada 2 ml, tekanan naik pula jadi 2 Pascal. Kenapa kita nak buat 1/V ni tadi? Kita nak buka satu graf yang dinamakan P1/V untuk 1/V. Dan bila kita buka graf 1/V ni tadi, dekat sini kita akan dapat 0.5 kan, 1/2. So sini kita dapat 0.5, sini kita dapat 0.25. Dan bila kita akan buka graf panjang tadi, kita akan dapat satu graf lurus yang mana menunjukkan bahawa P itu adalah berkadar songsang dengan V. Tekanan gas bagi satu sistem tertutup itu berkadar songsang dengan isi padu gas apabila suhu dan jisim gas dimalarkan. Itu tadi. Jadi dia akan membenarkan hipotesis yang menyatakan bahawa semakin kecil isi padu gas, semakin tinggi keadaan gas. Itu untuk hukum Boyles tadi. So berdasarkan hukum Boyles, semakin kecil isi padu gas, semakin tinggi tekanan gas. Jadi sekarang kita nak tengok apakah definisi bagi hukum Boyles. Hukum Boyles boleh didefinisikan sebagai apa? Hukum Boyles. Hukum Boyles boleh didefinisikan sebagai menyatakan bahawa tekanan
berkadar songsang dengan isi padu bagi satu gas apabila jisim dan suhu adalah malah. Ini hukum Boyles. Yang dia kata tekanan berkadar songsang dengan 1/V apabila jisim dan suhu adalah malah. So tadi kita tengok ada dua keadaan kan. Kita ada satu keadaan awal atau kita namakan sebagai keadaan awal gas, keadaan akhir gas. Jadi daripada hubungan ini kita nak sediakan satu persamaan linear, dan untuk menyediakan satu persamaan linear kita masukkan satu permala iaitu K. Kita masukkan satu permala iaitu K, maka kita akan dapat P sama juga K1/V. Dan ni kita pindah sini, kita akan dapat satu persamaan gas bagi hukum Boyles iaitu PV sama juga K. Disebabkan K ini adalah malah. Kita tengok yang dekat sini, kita ada dua keadaan tadi kan dekat sini. Ini adalah keadaan 1, ini adalah keadaan 2. Pada keadaan 1, kita katakan bahawa tekanan berada pada P1, isi padu berada pada V1. Manakala untuk keadaan 2, kita katakan tekanan berada pada P2 dan isi padu berada pada V2. Disebabkan nilai K itu adalah sama. Kita ada keadaan 1. P1 sama juga K. P2 V2 sama juga K. Kita samakan tadi sebab K ni nilai dia sama, jadi kita boleh masukkan ke sini. Kita akan dapat satu persamaan bagi hukum Boyles iaitu P1 V1 sama juga P2 V2. Ini adalah persamaan bagi hukum Boyles. Sekarang kita nak nyatakan pula, kita nak ceritakan hukum Boyles ini tadi berdasarkan kepada teori kinetik gas. So bila kita kata teori kinetik gas, apa yang perlu kita tekankan? Bila kita nak cerita je pasal teori kinetik gas ni tadi, kita tengok balik dekat sini. Kenapa hilang? Alamak, hilang dah cikgu punya ni. Tak apalah. Berdasarkan teori kinetik gas, kita nak cerita pasal teori kinetik gas tadi kan. Mana pergi dia ya? Sekejap ya, cikgu nak tengok mana tadi patut ada. Memang dah cikgu terpadam lah tu. Kita tengok untuk teori kinetik gas. Sekarang kita nak cerita. Sekarang kita nak cerita pasal teori kinetik gas untuk explain pasal hukum Boyles tu tadi. Dalam hukum Boyles dia dah kata tadi, yang dimalarkan adalah jisim dan suhu. So jisim dan suhu kita tolak tepi. Kita akan tengok pada tekanan dan juga isi padu. Apa yang perlu kita ceritakan dari segi teori kinetik gas? Pada yang sebelum tu, cikgu ada letak kat sini kan, suhu, tekanan dan juga isi padu. Dan bila kita nak terangkan berdasarkan teori kinetik gas, teori kinetik gas tu maksudnya pergerakan molekul tadi, pergerakan zarah-zarah gas ataupun molekul-molekul gas tadi. Kalau suhu, kita akan gunakan perkataan tenaga kinetik. Kalau tekanan, kita akan gunakan perkataan kadar perlanggaran. Dan bagi isi padu, kita akan katakan dia isi padu bekas. Dan apabila kita nak tengok pada isi padu bekas ni, kita akan rujuk kepada bilangan molekul per unit isi padu. Per unit isi padu. Kita nak guna perkataan ini bila kita nak terangkan melalui teori kinetik gas. So dalam hukum Boyles kita akan gunakan tekanan dan juga isi padu tadi. Apa yang kita nak terangkan? First
kita nak kena tengok dulu bilangan molekul. Kini contoh katalah kita nak tengok bilangan molekul ni dia tidak berubah. Dah akan kalau untuk isi padu. Okey, bilangan molekul dia tak berubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebelum omboh ditekan, kita ada 13 bilangan molekul. Tengok selepas omboh ditekan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pun 13 bilangan molekul. Yang berbeza adalah sebelum omboh ditekan, bilangan molekul ni mempunyai ruang yang besar. Bila kita kata ruang bekas besar, ruang bekas besar bermaksud isi padu besar. Isi padu besar bermaksud isi padu gas juga besar. Ini ruang besar. Tetapi bila omboh ditekan, apa yang jadi? Ruang itu semakin mengecil. Ruang itu kecil. So apabila ruang mengecil, kita katakan isi padu bekas berkurang. Dan disebabkan isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas tertutup. Bila isi padu bekas tertutup itu berkurang, maka isi padu gas juga akan jadi berkurang. So apa jadi pada molekul? Bilangan molekul dia sama, tetapi yang berbeza tadi adalah apa? Per unit isi padu itu. Per unit isi padu. Maksudnya per unit isi padu tu tadi dia bertambah. Jadi macam mana kita nak ceritakan bila dia bertambah, sebab ruang kecil tu tadi akan berlaku lebih kerap perlanggaran. Okey, akan berlaku lebih kerap perlanggaran. So macam mana kita nak explain? Okey, yang pertama kita kata apabila isi padu gas dikurangkan. Sebab apa isi padu gas dikurangkan? Sebab kita dah berjaya mengecilkan ruang. Kecil ruang, isi padu bekas akan mengecil. So kita kata isi padu gas dikurangkan. Okey, apabila isi padu gas dikurangkan, bilangan molekul yang sama bergerak dalam ruang yang lebih kecil. Bilangan molekul yang sama bergerak dalam ruang yang lebih kecil. Nampak tak? Dia jadi ruang lebih kecil. Betul lah. Tadi dia ada tempat banyak luas, kamu bebas nak bergerak ke sana kemari. Tetapi sekarang bila isi padu dikurangkan, gas tu tadi bilangan yang sama, tetapi sekarang ruangan kamu jadi lebih sempit. Jadi lebih sempit. So kita katakan bilangan molekul per unit isi padu itu akan bertambah. Okay, bilangan molekul per unit isi padu. Faham tak apa maksud bilangan molekul per unit isi padu? Contoh, kalau kita bahagikan ini kepada 4 bahagian. Bahagian 1 ada 1, 2, 3, 4. Bahagian 2 ada 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nampak dia isi padu dia kurang. Tetapi kalau kita bahagikan ini kepada 4 bahagian, nampak tak? Tadi 2 ada 3. Macam mana cikgu nak explain tadi Senang cakap, bila dah jadi separuh, senang cakap macam tu. Bila dah jadi separuh, dia dah jadi lagi penuh. Kalau buat ni nanti kamu tak faham pula. Okey, dia jadi lagi penuh. Allahu Akbar. Tak boleh juga. Tak apalah, biarlah dulu kat situ. Okey. Dia akan jadi lagi penuh. Boleh macam ni. Okey, jadi lagi penuh dalam satu ruang tu tadi. Itu sebab kita kata bilangan molekul, ini menyebabkan bilangan molekul per unit isi padu bertambah. Dan apabila bilangan molekul per unit isi padu bertambah, apa akan jadi? Kita tengok. Kalau sini dia berlanggar antara ini berbanding dengan tempat sempit, molekul ini akan lebih kerap berlanggar. Macam kamu lah, kalau tempat luas kamu boleh berjalan ke sana kemari, tapi kalau kamu nak berlanggar antara satu sama lain tu susah sikit lah. Tapi kalau kamu tempat sempit,
kamu akan kerap berlaku pelanggaran kan. Jadi kita katakan di sini bahawa kadar pelanggaran ini menyebabkan ini menyebabkan. Sekarang kita dah masuk pada bahagian tekanan. Yang dua ni kita nak terangkan dari segi isi padu. Sekarang kita dah mula masuk nak penerangan kepada tekanan. Kadar pelanggaran ini menyebabkan apa? Kadar pelanggaran antara molekul dan dinding bekas dengan bukan dan dengan dinding bekas bertambah. So bila kadar pelanggaran antara molekul dengan dinding bekas bertambah, apa akan jadi? Cikgu sebut daripada kadar pelanggaran akan menyebabkan apa? Kadar pelanggaran akan menyebabkan kadar perubahan momentum. Kadar perubahan momentum itu akan memberikan daya. Akan memberikan daya. Jadi yang keempat tadi, bila kadar pelanggaran itu bertambah, maka daya yang bertindak balas dengan luas permukaan. Daya yang bertindak balas pada per unit luas permukaan akan bertambah. So kita kata di sini daya per unit luas dah cikgu tulis kat sini lah, tak muat dah. Kita katakan daya per unit luas permukaan dinding akan turut bertambah. Kenapa ni? Akan turut bertambah. So ini menyebabkan tekanan gas bertambah. So sebenarnya bila kita nak explain ni, kamu kena faham daya datang daripada mana. Daya datang daripada momentum, kadar perubahan momentum. Kadar perubahan momentum tu pula datang daripada mana? Kadar perubahan momentum disebabkan oleh adanya perubahan momentum. Perubahan momentum tu pula puncanya daripada pelanggaran. Cumanya bila kita nak explain dari segi teori kinetik gas, kita tak explain lah satu-satu. Pelanggaran menyebabkan adanya perubahan momentum. Perubahan momentum yang berlaku pada satu tindak balas T akan menghasilkan kadar perubahan momentum. Kadar perubahan momentum dia akan terjadi banyak tadi kan. Saya explain untuk sampai sini, tetapi kamu kena faham secara asasnya mengapa perkara itu berlaku. Itu sebab kena faham dari mula cerita momentum tu. Jadi kamu akan nampak kaitan-kaitannya tu tadi. Nampak? Pelanggaran ada kaitan dengan perubahan momentum. Perubahan momentum pada masa T, berlaku pada masa T itu tadi, akan menghasilkan kadar perubahan momentum, yang mana kadar perubahan momentum ni adalah sama maksud dengan daya yang dikenakan ke atas dinding bekas. Dia dah hentam kan, dah hentam, maksudnya daya tu sedang menghentam dinding bekas pada satu permukaan, luas permukaan, dia akan memberikan tekanan gas. Itu dia punya rentetan ceritanya tu tadi.